Assalamualaikum dan salam perjuangan. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar bagi tajuk seterusnya, iaitu masih lagi di tajuk yang pertama, iaitu nombor dan operasi. Hari ini saya akan menggunakan buku teks sebagai memudahkan pelajar supaya dapat memahami topik yang saya ajar semalam sebagai ulang kaji. Kita tengok paparan dalam buku teks bagi matematik tahun 4 bagi tajuk operasi, nombor dan operasi. Okey, kita tengok paparan di sini, skor murid-murid dalam kuis Kahoot. Dia bagi tahu markah saya 9,800. Kita boleh rujuk dalam buku teks, buku teks tahun 4. Markah saya 9,800. Mana 9,800? Kalau kita tengok dekat paparan dekat skrin ni, kita nampak 9,800. Bermakna siapa yang cakap? Ramli cakap. Ramli kata 9,800. Dia kata pula, bagaimanakah kita menyebut markah Nitya? Ini markah Nitya. Markah Nitya. Macam mana nak sebut markah Nitya? Okey, semalam saya dah ajar. Kita ulang kaji balik. Untuk menyebut nombor, ada formula palang ada dua. Formula dia, palang ada dua, iaitu palang pertama dipanggil ribu, palang kedua juta. Itu kita kena ingat dalam matematik. Ingat bila nak sebut nombor, nak tulis nombor, ingat dua palang. Palang ribu, palang juta. Okey, sekarang kita tengok Nitya. Macam mana kita nak sebut Nitya? Okey, kita tengok betul ke markah Ramli ni? Maka Ramli ni betul lah 9,800. Kita nak kira 1, 2, 3. Saya dah beritahu 3 nombor, 1 palang, palang ribu. 9,800. Betul lah 9,800. Kita dah tengok dekat situ. Kita tengok Nitya. Nitya, macam mana nak sebut Nitya? Nitya 1, 2, 3. Ingat balik semalam, kita tarik palang. Jadi macam mana nak sebut dia? 13,701. Okey. Cikgu harap anak-anak dah boleh sebut. Semalam saya dah jelaskan tentang apa formula yang kamu harus guna dan kamu perlu gunakan formula tersebut. Tetapi bila kita dah pandai, lama-lama kita buat banyak latihan, tak perlu guna palang. Okey, kita tengok Afani tu. Siapa boleh sebut Afani? Dalam 27 orang pelajar ni, siapa boleh sebut Afani? Kamu boleh sebut kat rumah, ayah kamu dengar, mak kamu dengar, abang kamu dengar. Okey? Betul tak tahu? Berapa? 15,216. Macam mana sebut? Kita tarikkan palang. Saya tak nampak cahaya ni. Kita tarik palang. Dah nampak kan? 15,216. Okey, mudah je. Okey, Balyong. Tengok Balyong. Balyong 1, 2, 3. Kita tahu 1, 2, 3 satu select. Mana? 20,004. Okey, 20,004. Jadi saya rasa kamu dah boleh. Kita tengok pula yang seterusnya. Ini tak payah kita langkau, tadi dah betul lah kita sebut. Nanti saya akan ajar kamu tentang rumah. Rumah, okey. Tentang nak sebut rumah. Kita nak kenal rumah. Ada berapa rumah. Okey, juru kamera kita ini adalah guru bahasa Inggeris. Dua guru bahasa Inggeris ada di depan saya. Tessa, teaching English second language, juru kamera dan penasihat. Okey. Kita tengok budak 2 ekor ni. 2 ekor ke 2 orang? 2 orang. Okey. Budak ni kata 20,004. Si Kavi kata 2004. Yang mana satu yang betul? Anak-anak, yang mana satu yang betul? Kita tengok buku teks. Dia tanya siapakah yang menyebut markah Balyong dengan betul. Mengapa? Betul kan Balyong tu? Markah dia, ini Balyong punya markah. Sama kertas dia 20004. 2004. Okey? Dalam kalkulator pun sama juga. Jadi macam mana nak sebut? Guna formula tadi kan? Betul tak? Kita garis di sini. Dan kita nampak 20,004. Sampai 20,004. Ini 20,004. Okey, semalam saya dah ajar. Kalau dalam perkataan, macam mana nak tulis? Kita nampak tak perkataan ribu?
Daripada perkataan anak kita nak tulis nombor, kita nak check apa yang sebenarnya yang si Kavi ni salah. Apa yang menyebabkan dia salah? Apakah nombor yang sebenarnya? Okey, kita tengok 2004. Kita tarik di ribu. Okey, bila ada palang mesti ada berapa nombor? Siapa pandai? Bila ada palang ada berapa nombor? Ada 3 nombor. 1, 2, 3. Okey. Saya nak padam bagi kamu nampak jelas. Ada 3. 1, 2, 3. Di sini pun kita pun 3. Tak apa. Okey. 2000. 2. Ni nombor 2 ni. Nombor 2 semua orang boleh tulis nombor 2. Okey. Jangan tulis belah ni, jangan kata belah kanan. Gerak belah kanan. Kita tengok palang ni, kita pergi belah nombor 4. Nombor 4 kita belah kanan sekali. Ini nak buat apa? Saya dah ajar, kita buka. Jadi sebenarnya nombor yang si Kavi kena sebut yang 2004 ni sebenarnya adalah 2004. Yang ni nombor dia. Bukan nombor ni. Bukan nombor ni. Ini nombor dia. Okey, boleh faham tak? Okey. Saya rasa jelas lah. Jelas anak-anak. Hari ni kita guna buku teks. Senang. Kamu nampak, saya nampak. Semalam kita tak nampak. Hari ni kita guna buku teks. Saya buka buku teks. Saya paparkan di sini. Supaya pelajar-pelajar lebih mudah. Hari ni saja saya belanja dekat 3,000 anak-anak 3,000 untuk dapatkan laptop i5 dengan kamera apa semua. Okey. Saya tulis 29,608 dalam angka. 29,608 betul dia tulis. Saya tulis 40,300. Saya tulis nombor dalam angka dan perkataan. Okey. Sekarang dia bagi dalam bentuk angka, dalam bentuk perkataan. Kita tengok betul tak? Ni. Jangan tengok nombor. Terus saya tengok nombor. Ini jangan tengok nombor. Jangan tengok nombor. Betul tak? Betul. Saya padam. Nampak, saya tahu kamu nampak, tapi tak apa. Kita tengok betul tak? Kalau keluar soalan macam ni, apa yang kita perlu buat? Kita kena kesan dua palang. Palang ribu dan palang juta. Darjah 4 kamu belajar ribu, juta tak masuk, tak apa. Okey? Kita tengok palang ribu saja. Saya padam. Kesan tak nombor ribu? Saya tulis 29,608 dalam angka. Okey, kesan. Kita dapat kesan ribu. Juta tak? Juta elek. Tak ada. Okey? Kita nampak ribu. Bila kita tarik ribu je, kita tahu palang di sini ada 3 nombor. Di sini ada 3 nombor. Okey? Jangan tarik panjang, nanti kamu keliru. Okey, saya tarik situ, tarik ribu. Okey. Sekarang kita nak baca. Sebelum palang ni, dia tulis 29. Siapa yang tak reti tulis 29? Semua orang boleh tulis 29 lah. Kalau tak reti, nampak lain sangat lah. Sampai darjah 4 tak reti tulis nombor 29. Okey, kita tahu ni palang tadi. Yang kita tarik tadi, ini palang ribu. 29, tulis 29, apa masalahnya? Okey. 29,608. 608. Siapa tak reti tulis? 608, 100 mesti ada 3 nombor. 100 mesti ada 3 nombor. Nombor dia apa? Betul. 608. Saya dengar kamu cakap tadi. 29,608. Kita tengok betul tak saya padam? Betul lah. Dia jawab. Sama tak? Okey, bila kita gunakan formula, dia tak akan lari langsung. Kita tengok ni. Kau ni pula 40,300. Kita tarik tan ribu. Tarik ribu. Kita tahu dia stop tan ribu. Jadi kita tahu 1, 2, 3. Ini stop ribu. 1, 2, 3. Okey. Kita tengok sebelum ribu apa? 40. Sebelum ribu 40. Tulis 40. 300. Senang je. 40,300. Betul tak? Betul lah tu. Mudah tak matematik? Mudah. Itu sebab saya kata bukan senang mau senang, bukan susah mau susah. Nak jadi susah, senang lah, tak payah buat kerja. Tak payah
belajar tak payah hafal. Tapi nak jadi senang, dia susah sikit. Kamu kena buka WhatsApp, kamu kena pinjam, tak pergi mak kamu marah ke, nak pinjam telefon, tak apa. Kadang-kadang dia orang nak pakai, mak dan ayah nak pakai, biar dia orang pakai dulu. Kamu boleh tengok waktu malam, waktu ayah kamu tidur, mak kamu tidur, buka dan kamu study. Okey? Kita cari masa yang terluang untuk kita belajar. Yang pastinya COVID-19 bukan penghalang, tetapi satu cabaran. Teruskan pembelajaran kamu. Okey, kita tengok si budak lelaki ni. 70,015. Kita tarik di sini. Okey, kita tarik di sini. Sini ada 3, sini ada 3. Senang je. Okey, 15. 70 semua orang boleh tulis 70. 15 semua mesti bulan kanan. Okey, sekarang nampak betul tak? Tak lari lah tu. Mudahnya. Kalau sampai darjah 4 tak reti nak kira, kalau kamu gunakan formula ini, nombor panjang mana pun saya bagi tahu, kamu boleh jawab. Okey. Terus. Ni laptop baru ni, baru kedai. Okey. Tulis 14,000 tulis 14906 dalam perkataan. Tulis 14906 dalam perkataan tadi saya tersebut. Okey? Siapa yang betul? Si Kumar ni kata 14,096. Yang si Awek ni kata 14,906. Yang mana satu betul? Siapa pandai? Yang mana satu betul? Pak Wa ni ataupun Mak Wa? Awek ni, yang mana satu betul? Okey? Kita tengok ni. Okey, kita tengok. Kita tarik di sini 1000. Kita buat 1, 2, 3. Tarik 1, 2, 3. Ini palang kita tahu 1000. 14. 96. 96. Okey? Ini sebenarnya sama tak? Sama tak? Tak sama. Nombor sebenarnya ini 14,096. Faham tak? Faham tak cikgu bahasa Inggeris? Cikgu bahasa Inggeris pun kena faham tak? Sebab cikgu bahasa Inggeris 14,000. Saya tarik tak 1000. Okey. Tarik 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat formula semalam. Okey. Yang ini 14. 14 dia 14. 906. 906. Okey. Siapa betul? Awek ni betul. Dan saya percaya kamu dekat rumah pun kamu boleh jawab dengan betul. Nanti bila dah habis pembelajaran ni, kamu boleh buka berulang kali sampai habis bateri pun tak apa. Ayah kamu tak marah, nanti charge lain. Buka buku teks dan kamu tengok. Faham betul-betul, kerana langkah kita nak melangkah lebih jauh. Kalau langkah yang pertama kita betul dan tepat, ikut jalan kerja, formula yang diberikan, kita ikut, insya-Allah sampai ke sekolah menengah, sampai SPM, sampai ke universiti, kamu akan menjadi pelajar yang pintar dalam matematik. Okey, saya dah cuba sedaya upaya kamu untuk memberikan kamu pembelajaran yang terbaik. Ni duit sendiri ni, bukan duit kerajaan. Okey? Kita tengok seterusnya. Ni latihan. Bentukkan 3 nombor 5 digit daripada kad-kad angka di atas. Mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Letakkan digit yang boleh dibahagi dengan 2 sebagai digit terakhir. Boleh bagi dengan 2 sebagai digit sebut dan tulis nombor itu. Macam mana? Akal pintar. Uji sama ada kamu pintar tak pintar. Saya nak jawab, saya tak mau jawab lagi. Esok pembelajaran tersebut kita akan bincang macam mana kenyataan ini bila kita keluarkan. Dia kata bentuk 3 nombor 5 digit. Bentukkan 3 nombor 5 digit daripada kad-kad angka di atas.
Mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Okey? Mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Letakkan digit yang boleh dibahagi dengan 2 sebagai digit terakhir. Okey? Letakkan digit yang boleh dibagi dengan 2 sebagai nombor. Sebut dan tulis nombor itu. Okey? Maknanya sekarang ada 3 nombor. 1, 2, 3 nombor. Yang depan kali kita nak buat apa? Dia kata kita bentukkan 3 nombor 5 digit. 5 digit mana? 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit. Nombor tu mesti ada 5. Mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Terpulang pada kamu nak letakkan paling besar di mana? Nak letak di depan kan di belakang? Dia kata mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Letakkan digit yang boleh dibahagi dengan 2 sebagai digit terakhir. Saya nak bagi kamu petua sikit. Digit terakhir ni, kalau kamu buat 3 boleh tak? Tak boleh lah. Sebab 3 tak boleh bahagi dengan 2. Kita nak buat berapa? Okey? Kita nak bubuh 8, bubuh 4, boleh? 4 boleh bagi dengan 2? Boleh? 6 boleh tak? Boleh. Yang terakhir itu kita tengok dia kata sebut dan tulis nombor itu. Okey? Bentukkan 3 nombor. Mana 3 nombor? Okey? Saya tak mau bagi jawapan. Kamu balik, kamu tengok lagi lepas kamu tengok video ni. Kamu salin, kamu bincang, tanya mak kamu, tanya ayah kamu, dan saya akan bagi jawapan di mungkin dalam WhatsApp ke ataupun tadi saya dah cek banyak tahniah kepada pelajar-pelajar yang hantar terus hasil kerja kepada saya dan saya dah cek. Yang belum saya jawab tu mana saya tak periksa lagi dan saya akan periksa nanti. Tahniah kepada pelajar. Pastikan setiap kerja yang cikgu bagi tu kamu faham. Dan saya minta sangat-sangat. Kadang-kadang saya tengok ustazah, cikgu-cikgu lain, cikgu sains, cikgu-cikgu lain bila bagi kamu kerja, kalau kamu faham, kamu tulis terima kasih. Kita ada budi bahasa. Terima kasih cikgu, saya faham dengan penerangan cikgu. Tulis bawah tu dalam grup sebagai penghargaan supaya cikgu tu lebih bersemangat. Kalau tak faham, cikgu saya minta maaf, saya tidak berapa faham. Boleh cikgu terangkan bahagian ini. Dan cikgu itu mungkin dia akan hubungi kamu secara peribadi, dia akan WhatsApp terpulang kepada dia, dan apabila kamu bagi maklum balas, dia akan ambil tindakan. Itu yang pasti. Jadi sebagai pelajar kita kena peka dengan setiap arahan pembelajaran yang guru kamu beri. Okey? Okey, kita tengok seterusnya. Saya nak tengok seterusnya. Ini soalan yang kamu kena buat. Saya nak kamu buat dalam buku tulis kamu tulis ini ada soalan, sebutkan nombor. Macam mana nak sebut nombor, kamu tulis dalam perkataan. Okey? Kamu nak sebut lagi susah, saya tak faham. Saya tak dengar, kamu tulis dalam perkataan. Sama ke? Ini pun kena tulis dalam perkataan. Tulis dalam perkataan. Okey? Ini tulis dalam angka. Mana saya bagi contoh 73,000. Kamu tarik di sini. Sini dia satu baris soalan. Dan kamu buat 1, 2, 3. Kamu jawab betul tak betul, saya akan cek. Ini ulang kaji. Okey, ini adalah kerja rumah kamu bagi untuk kamu teruskan. Okey, buat catatan sebagai kerja rumah dan kamu akan hantar terus kepada saya secara peribadi dan saya akan cek hasil kerja kamu. Okey. Okey. Sebelum saya nak pergi kat situ, saya ambil ruangan kosong senang. Okey. Pembelajaran kedua, kita nak tahu rumah nombor. Semalam ada pelajar yang tanya, cikgu saya tidak berapa faham tentang rumah nombor. Ingat, kita ingat 7. Ada 7 rumah. Dalam nombor ada 7. Ingat, tulis 7. Rumah nombor ada 7. Rumah nombor ada 7. Macam mana rumah dia? Kalau kamu nak tulis buat rumah pun cantik-cantik pun macam ni pun boleh juga. Ada tu 3, 4,
5, 6, 7. Saya suka menggunakan lukisan. Dalam sains, dalam matematik, dalam karangan, saya suka menggunakan grafik lukisan. Kerana bila kita lukis, kita faham dan kita ingat. Ingat tadi, palang ribu, palang juta untuk kenal nombor, untuk baca nombor. Untuk ingat rumah number, ingat nombor 7. Rumah mesti ada 7. Rumah mesti ada 7. Saya rasa kamu dah ingat rumah pertama apa dia? Sa. Rumah kedua 10. Rumah ketiga ratus. Rumah keempat 1000. Rumah kelima 10,000. Rumah ke-6 100,000. Dan rumah ke-7 juta. Ini yang kamu kena ingat sampai darjah 6. Kalau kamu dapat ingat ini pun. Tapi saya suka kamu buat lukisan berkali-kali. Cari buku kamu yang lama-lama tu, kamu lukis. Biar otak kamu dan tangan kamu serta mata kamu, ini dipanggil koordinasi. Koordinasi bila kita belajar dalam guna kaedah. Kalau kamu tengok dalam penyelesaian yang saya buat dalam bentuk video bagi grafik penyelesaian masalah, saya banyak menggunakan lukisan grafik. Kerana lukisan grafik ini akan memantapkan lagi ingatan kita. Kita ambil buku kosong tu, kita lukis. Tak kira lukis bulat pun boleh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tangan kita lukis dan otak kita akan ingat koordinasi. Mata, tangan dan minda kita akan ingat. Dan lama-lama bila kita tulis, kita tahu 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dan juta. Itu 7. Ingat number. Nak rumah mesti ada 7 rumah. Nombor, bagi setiap nombor ada 7 rumah. Dia akan duduk dalam 7 rumah ini. Okey? Kamu buat, kamu lukis dan kamu boleh ingat sampai bila-bila. Okey, ini latihan tadi. Okey. Kita tengok soal ni dalam buku teks kamu. Okey? Cuba kamu baca. Persatuan Bola Sepak Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Ni. Saya guna ni senang. Bagi tangan saya masuk tu. Tak menyala dah. Dia tak menyala. Okey, Persatuan Bola Sepak FAM hari ini mengesahkan sebanyak 62,000. Kita tahu 62,307 tiket perlawanan itu sudah pun terjual. Tu anak saya cikgu bahasa Inggeris tunjuk. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini mengesahkan sebanyak 62,307 tiket perlawanan itu sudah pun terjual. Soalan tanya, kita tengok soalan tanya apa dia? Apakah nilai digit bagi 6 dalam nombor 62,307? Apakah nilai digit? Dia tanya, okey. Di sini saya nak tunjuk nilai digit. Saya nak kenalkan nilai digit dan nilai tempat. Nilai digit dan nilai tempat. Okey. Macam mana dalam peperiksaan selalu pelajar menjadi keliru apakah nilai digit, apakah nilai tempat. Kadang-kadang bila orang tanya nilai digit, dia bagi nilai tempat. Bila orang tanya nilai tempat, dia bagi nilai digit. Jadi kita menjawab soalan yang mudah tetapi kita sia-siakan markah. Sebab itu asas yang paling penting. Yang kita kena ingat di sini, digit. Apa dia digit?
Digit apa dia? Number. Kita tahu digit number. Digit number. Kalau kamu tak ingat digit, kamu ingat tempat. Tempat tu mana tempat? Tempat. Kalau kita duduk Taman Panglima. Taman Panglima mana kena tulis? TAMAN, Taman Panglima. Ada orang tulis dalam Taman Panglima 43072. Tak ada. Tempat mesti tulis dalam perkataan. Digit mesti tulis dalam bentuk nombor. Itu sahaja. Nilai tempat dan nilai digit. Okey? Jadi kita tengok di sini. Kita tengok di sini. Okey. Apakah nilai tempat? Okey, kita tengok. Saya dah buat rumah ni. Semua nampak dah rumah ni. Nampak kan? 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Okey? Saya bulat dah ni. Saya buat dia punya sarang. Sebab sarang tu kecil, saya buat sarang bawah ni. Okey? Guna pen ni. Pen ni nak habis dah buat. Okey? 62,307. Okey? Kalau kita tak reti, kita tulis 370,326. Nampak? Kalau kita dah ingat lukisan grafik, kita dah tahu rumah kita bubuh lah. Kalau orang tanya nombor 6 ni, rumah dia kat mana? Rumah dia kat 10,000. Saya bagi nampak betul. 10,000. Yang ini 100,000. Nombor 6, dia duduk kat rumah 10,000. Itu sebab kita sebut 60,000. Ini rumah 1000, nombor 2. Rumah 100, nombor 3. 10, gilek kosong. Sifar, dasar 7. Okey, soalan tanya, apakah nilai tempat dan nilai digit? Bagi nombor 6. Bagi 6. Tak mana 6? Di sini 6. Nilai tempat. Nilai tempat apa dah? Ini nilai tempat. Apa nilai tempat dah? 10,000. Nilai tempat ni 10,000. Kita dah tengok dah nilai tempat dia 10,000. Nilai digit dia, apa dia nilai digit dia? 60,000. Kita baca je. Nilai digit dia 60,000. Okey, kalau kita tengok nampak nilai digit 60,000. Okey. Nilai tempat 10,000. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Dia tanya nombor 2. Okey, kalau kita tengok tabel ni. Tabel ni dia tunjuk digit 62307. Ni adalah tabel. Dia panggil jadual. Nilai tempat. Dia tanya nilai tempat nombor 6. Apa dia? Nombor 6, 10,000. Nombor 2, nombor 2 kita tahu 1000. Nombor 3 ni apa dia? Anak-anak. Tengok nombor 3. Dia duduk kat mana? Ratus. Okey. Nombor 0, 10. Nombor 7, 1. Okey, kita tengok 2 nilai digit. Nilai digit mesti ada nombor. Nilai digit ni berapa? 2,000. 2,000 tulis macam mana? Nilai digit bagi 3. 3. Nilai digit bagi sifar. Sifar. Dasar adalah 7. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Contoh. Okey. Katalah saya bagi nombor lain. Katalah saya bagi nombor lain. 78936. Nampak tak? Nampak kot dah. 78936. Apakah nilai tempat? Apakah nilai tempat dan digit bagi nombor 9? Mana 9? Kalau kita tengok di atas, kita dah tahu 10, ratus,
ribu, puluh ribu. Kalau tak reti, guna lukisan grafik tadi, masuk saja. Okey, 78,936. Apakah nilai tepat dan digit bagi nombor 9? Ini nombor 9. Nilai tepat dia ratus. Nilai tepat dia ratus. Nilai digit dia dah datang 900. Nampak? Boleh faham ah? Dia antara nilai digit dan nilai tempat. Okey? Saya harap kamu faham penerangan yang saya bagi. Okey. Yang ni kita nak cerakin pula. Okey? Kita nak cerakin. Cerakin ni mana kita ceraikan nombor. Cerakin. Saya cerakin mengikut nilai tempat. Cerakin ni mana kita ceraikan. Macam mana kita nak ceraikan? Okey, cara yang mudah, cara yang macam ni kita tengok 62,307. Kalau kita buat rumah tadi, kita tahu dia 6 ni duduk. Okey, saya buat. Ada berapa tadi? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey? Saya tulis di bawah ni. Ini 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, dan ini juta. Itu sebab saya kata lukis grafik. Okey. Kita nak cerakikan nombor ni 62,362,000. Kita tulis 70326. Okey. 6, 60,000. 60,000. 2, 2,000. 3, 300. 0, 0, 7. 60,000 tambah 2,000 tambah 300 tambah 7. So tak ada, tak payah tulis lah. Ini kita ceraikan nombor tu. Daripada nombor ni, adik-adik ni, kita suruh ambil balik rumah hang. Nombor 6 balik rumah hang, 60,000. Nombor 2 hang balik duduk kat rumah ibu. Nombor 3 hang balik sana. 0, 0 balik sana dan 7 balik sana. Balik ke rumah masing-masing. Kita ceraikan adik-beradik tadi. Okey? Tetapi formula paling mudah, senang je kamu buat. Kamu tengok sini, 62,307. Kita nak ceraikan. Kita tulis nombor 6. Kita tulis nombor 2. Kita tulis nombor 3. Kita tulis nombor 0. Dan kita tulis nombor 3. Nampak? Kita dah ceraikan. Bila kita dah buat macam ni, kita dah ceraikan nombor. Okey. Dia akan jadi 60,000 tambah 2,000 tambah 300 tambah sifar. Tak payah, saya tulis tambah 7. Nak cikgu kalau saya tak tulis sifar, boleh tulis. Tulis, tak ada masalah. Okey. Boleh faham tak? Cerakinkan. Kita ceraikan. Kita ceraikan. Okey. Okey. Kita nak cerai. Cerai, tadi saya dah bagi formula. Katalah saya bagi nombor 40836. Okey, bateri banyak lagi. 40836. Cerakinkan nombor ini. Macam kita cerakinkan nombor ini. Okey? Mula saya nak tanya, apakah nilai
tempat bagi 3. Apakah nilai tempat bagi 3? Nilai tempat dia apa dia? 10. Jadi nilai tempat 3 adalah 10. Ini jawapan mudah. Apakah nilai digit? Apakah nilai digit bagi 4? Mana 4? Sini 4. Apa nilai digit dia? Buat macam 7 tadi. Kalau kita tak ingat, kalau kita ingat, kita 10, ratus, ribu, puluh ribu. Nilai No. Nilai digit. Dia nak nilai digit. Nilai digit kalau kita cerakin pun boleh. Anak-anak, nilai digit tak susah ni. Kalau anak nak buat nilai digit, anak cerakin lah. 40. Ambil yang ni lah. Ini nilai digit dia. 40,000. Ataupun kalau kita kira 10, ratus, ribu, puluh ribu. Mana 4? 40,000. Ini nilai digit. Beza, nampak tak? Nilai digit mesti dalam bentuk angka. Nilai tempat mesti dalam bentuk perkataan. Mesti tulis puluh perkataan. Okey. Tadi kita cerakin pula. Tadi kita dah belajar nilai tempat. Okey, kita nak ceraikan nombor ni. Ceraikan tadi macam saya kata, kita formula dia mudah je. Kita nak ceraikan ikut rumah dia. Kita ceraikan nombor 4 tu. Hang balik rumah hang. Okey, rumah dia kata dia nilai dia 40,000. Hang rumah ibu elek. Hang pula 8 balik rumah hang. Hang nilai dia 800. 30. 6. So, jadi macam mana kita ceraikan? 40,000 tambah 800 tambah 30 tambah 6. Cerakin. Kita dah cerakin nombor ni. Kita bagi nilai digit yang dia minta dan kita bagi tempat dia. Nak sebut. Macam mana nak sebut nombor ni? Ini 1000. 40,836. Settle kita tajuk kita. Okey, kita tengok. Yang ini. Kita tengok. Supaya kamu lebih faham, bila kamu dapat bila kamu dah ada buku teks, buka balik video yang saya tunjukkan dan kamu boleh study balik. Okey? Kita tengok. Apakah nilai yang tidak ditunjukkan? Macam mana nak buat? Cikgu. Apakah nilai yang tidak ditunjukkan? Dia bagi 80,000. Dia bagi 30. Dia bagi 9. Dia kosongkan. Ini nombor dia. Kalau kita tak tahu, kita cerakin lah. Kita cerakinkan nombor ni. 80,439. Ceraikan. Ini 80,000. Ini sifar. Ini 400. Ini 30. Ini 9. Yang mana tak ada? 9 ada. 400. 400 ada. 1000. 0,000 maka 0,000. Okey. Lagi apa tak ada? 80,000 ada. Apa yang tak ada? Dia ceraikan dalam bentuk yang tidak ikut turutan. Dia pun ikut suka dia. Jadi kita tengok apa yang tak ada? 30 yang tak ada. Jadi yang tak ada adalah 39. 30. Ni 30 ada. 9. 30. Oh, yang ni yang mana? Susah. Oh, dia bagi yang atas ni dulu. Kita nak 80,000, 30. 80,000 ada. 30 ada. 80,000 ada, 30 ada, 9 tak ada. Apa yang tak ada? Saya tersilap ni. Saya tengok soalan dia sekali. Yang tak ada adalah 400. Bila kita tambah semua akan jadi 80,439. Okey?
Yang ini pula apa yang tak ada? Kita tengok. 80,000 ada. 9 ada. 400 ada. 0,000 ada. 0,000. Apa yang tak ada di sini? Yang tak ada adalah 30. Okey? Itu cara kita ni nak jawab. Okey. Saya nak kamu jawab nanti. Adakah 65,174 dicerakingkan dengan betul? Okey. Itu soalannya. Adakah 64 dicerakingkan dengan betul? Saya akan bincangkan dengan kamu. Dan ini lagi satu kerja rumah kamu. Saya nak tengok. Dia tak banyak. Saya nak tanya kamu, betul ke? Adakah ini dicerakir dengan betul? Lepas tu saya nak kamu hantar saya kod rahsia Halim. Kod rahsia Halim. Siapa yang akan hantar dulu kepada saya jawapan? Kod rahsia Halim. Okey? Siapa yang akan hantar dulu kod rahsia Halim? Ada hadiah dah. Ada hadiah dah. Okey? Kod rahsia Halim. Saya nak kod rahsia Halim ada 5 digit. Mana kod rahsia Halim? Dia mesti ada 5 digit. Okey? Nilai tepat bagi 3 adalah 1000. Saya nak kamu baca kenyataan ini. Siapa dapat betul, saya bagi hadiah. Saya bagi hadiah. Okey? Siapa hantar dulu kat saya? Malam ni saya hantar video ni, ataupun esok pagi saya hantar video ni. Siapa dapat jawab kod rahsia ni, apa digit yang Halim, rahsia Halim ni, dia akan dapat hadiah. Mungkin hadiah-hadiah apa, dinner plate ke, KFC ke. Mungkin hadiah-hadiah apa benda ke. Itu rahsia. Tapi yang pastinya, kalau kamu dapat bagi tahu apakah rahsia kod rahsia Halim, kamu akan dapat hadiah. Okey? Semoga kamu dapat belajar dengan baik dan betul. Kalau kamu ada masalah, kamu boleh telefon ataupun WhatsApp dengan saya. InsyaAllah kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama mencari satu alternatif supaya kamu dapat belajar dengan baik. Kamu dapat menguasai, terutama dalam mata pelajaran matematik. Saya nak kamu jadi pelajar yang pintar, belajar cara mudah. Ingat, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Kalau dia tak bagi kamu cabaran, dia tak akan mengubah kamu. Ingat, this is a challenge and you must change. Be a fighter and you will be greater than before. Anda sebenarnya jauh lebih hebat daripada apa yang anda sangkakan. Saya doakan kepada kamu supaya kamu sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan keluarga kamu, ayah, ibu kamu tercinta, adik-adik. Ingat, pelajaran terlalu penting kepada kamu. Apa jua cabaran di luar, kita sebagai pelajar mesti melaksanakan tanggungjawab. Dan saya sebagai pendidik, adalah tanggungjawab saya untuk melahirkan kamu sebagai generasi yang akan mewarisi negara ini satu hari nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.